وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Apa kabar? Tuan-tuan puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama menunaikan salat al-Jum'ah insya-Allah, dan kita telah masuk di bulan Rajab, di antara bulan-bulan haram, dan tidak lama lagi masuk kepada Sya'ban dan Ramadan. Tuan-tuan sidang jemaah kasih sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ditanya oleh Sayyiduna Huzaifah ibn al-Yaman tentang adakah selepas umat Islam diberikan nikmat kebaikan dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah selepas itu akan ada keburukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan datang keburukan. Dan kemudian Huzaifah seterusnya bertanya lagi, adakah selepas keburukan itu ada kebaikan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada kebaikan. Wa fihi dakhan, namun Nabi mengatakan kebaikan itu ada, tapi ada dakhan. Apakah yang maksudkan dengan dakhan? Para ulama menafsirkan ad-dakhan itu adalah al-iltibas bainal haqqi wal batil, iaitu samanya di antara yang hak dan yang batil, samarnya yang benar dan yang salah, salahnya yang benar dan yang sesat. Maka Huzaifah ibn al-Yaman bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma dakhanu?" Apakah dakhan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi." Nanti di akhir zaman akan muncul kaum yang mengajak kepada sunnah tapi bukan sunnahku, dan mengajak kepada hidayah tetapi bukan hidayah daripadaku. Jadi kesamaran yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah munculnya kaum yang mengajak kepada sunnah, yang mengajak kepada hidayah, tapi kata Nabi bukan sunnahku dan bukan hidayah, bukan jalanku tetapi jalan yang lain daripada apa yang aku bawa. Dan seterusnya Huzaifah ibn al-Yaman bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, du'atun ala abwabi jahannam, nanti akan muncul pendakwah-pendakwah ataupun orang-orang yang bercakap agama tetapi mengajak
orang kepada neraka Jahannam. Du'atun ala abwabi Jahannam, iaitu orang-orang yang mengajak kepada pintu-pintu Jahannam, yakni pintu-pintu api neraka. Dan Huzaifah bin al-Yaman bertanya lagi kepada Nabi, sif lana, cuba sifatkan kepada kami orang yang begini. Kata Nabi, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, iaitu kaum daripada sebangsa dengan kita dan bercakap dengan bahasa kita. Maka para ulama menafsirkan maksud hadis Nabi ini dengan mengatakan, di antaranya mengatakan muncul daripada kalangan orang Arab yang akan mengirim orang kepada kesesatan. Dan setengah ulama mengatakan min ahli millatina, iaitu orang yang seagama dengan kita, yang akan mengirim kita ke pintu-pintu Jahannam. Jadi peringatan ini tuan-tuan telah diisyaratkan oleh Nabi SAW dengan jalan mukjizat, di mana Nabi SAW beri peringatan, sekiranya kita bertemu dengan zaman yang seumpama ini, maka hendaklah kamu berhati-hati daripada golongan yang mengajak orang kepada sunnah Nabi tetapi bukan sunnah Nabi, dan mengajak kepada hidayah tapi bukan hidayah yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Orang-orang ini memakai kepiah seperti para asatizah, para da'i. Orang ini terkadang berserban dan terkadang berjubah dan terkadang memakai rida, memakai selendang, tapi mengajak orang kepada neraka Jahannam. Maka oleh kerana itu kita berada pada zaman yang serba-serbi fitnah ini. Dalam mencari agama hendaklah sangat berhati-hati. Ibnu Sirin menyatakan, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka hendaklah berhati-hati kamu dalam mengambil ilmu. Hendaklah diperhatikan daripada siapa guru yang kamu ambil. Pada hari ini orang yang benar diberikan ruang, dan orang yang membawa fahaman yang sesat juga diberikan ruang. Sama ada ruang yang diberikan secara resmi ataupun tidak rasmi. Ruang-ruang yang bersifat rasmi itu seperti ruang-ruang yang diberikan oleh pihak pemerintah, boleh bercakap di forum-forum perdana besar seperti contohnya di Kuala Lumpur, di Putrajaya, Shah Alam dan lain-lain. Ataupun diberikan ruang bercakap di televisyen, di stesen televisyen, di radio dan sebagainya. Adapun ruang-ruang yang tidak rasmi seperti mereka bercakap di Facebook, di Instagram, di YouTube, dan tersebar meluas di dalam pelbagai medium seperti WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Maka tuan-tuan haruslah beringat dan berhati-hati kerana Rasulullah SAW telah memberitahu 1000 tahun dahulu, 1000 tahun lebih dahulu, bahawa di sana akan adanya qaumun yastannuna bighairi sunnati, itu kaum yang mengajak kepada sunnah tapi bukan sunnah, wa yahduna bighairi hadi, yang
mengajak kepada hidayah tetapi bukan hidayah aku. Dan Nabi juga mengingatkan kepada kita, du'atun ala abwabi jahannam, akan muncul orang-orang yang bercakap agama tapi mengheret orang ramai kepada api neraka, wal'iyadzubillah. Pada hari ini kita lihat orang-orang yang berkedudukan dan mempunyai sijil-sijil yang panjang-panjang mengeluarkan kalam-kalam yang sehingga merosakkan akidah umat Islam. Di antaranya seperti menggambarkan Allah Subhanahu wa taala berjisim, bertempat, bertangan, berkaki, berbetis, bertapak kaki dan sebagainya. Ini adalah merupakan seruan-seruan yang mengajak tuan-tuan kepada neraka Jahannam. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan segala sesuatu. Dalam suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, janganlah terperangkap dengan seruan kembali kepada Alkitab, As-Sunnah. Kerana seruan-seruan yang seumpama ini terkadang adalah seruan yang mengheret tuan-tuan ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. So itulah Syekh Abdul Aziz Al-Khatib, salah seorang min kibari ulama Syam, di antara tokoh ulama Syam. Adapun kalam yang mengajak orang kepada Alkitab dan As-Sunnah itu adalah kalam yang batil, kalam yang tidak betul, kalam yang batil. Dan beliau menyatakan bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, kalamul haqqi wa urida biha al-batil wa urida bihi al-batil. Itu kalam yang benar tetapi tujuannya adalah batil. Iaitu kalam mengajak orang kepada Alkitab, As-Sunnah itu benar, tetapi tujuan slogan ini adalah untuk mengheret orang ramai keluar daripada landasan akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Di antara perkara-perkara yang banyak pada hari ini dijadikan sebagai satu yang menjadi samar di kalangan umat Islam adalah tabarruk, iaitu mengambil barakah ataupun bertawassul, iaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah. Ini di antara perkara-perkara yang pada hari ini menjadi satu kecelaruan dalam masyarakat. Masyarakat sehingga menjadi bercelaru, tidak tahu mana satu yang betul dan mana satu yang salah. Setengah asatizah mengatakan boleh bertabarruk, boleh bertawassul, tapi setengah daripada mereka mengatakan bertabarruk itu membawa kepada syirik, membawa kepada kufur. Sehingga di antara qasidah yang kerap tersebar di pelbagai media yang berbunyi Allah Allah, aghithna ya Rasulullah, Allah Allah, berilah pertolongan kepada kami ya Rasulullah. Diulas oleh ramai daripada kalangan mereka yang mengatakan bahawasanya ucapan yang seumpama ini adalah
membawa kepada kufur dan syirik kerana meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalam yang seumpama ini bagi mereka yang memahami akidah, maka tidak menjadi satu kehairanan, kerana kalam yang seumpama ini adalah dikategorikan sebagai tawassul ataupun al-istighatsah ataupun bertabarruk. Dan amalan yang seumpama ini telah disepakati oleh 4 mazhab, iaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Sebab itulah Syekh Abdul Aziz Al-Khatib menyatakan bila muncul golongan-golongan yang mengkufurkan banyak amalan-amalan yang telah disepakati kebaikan dan kebenarannya oleh para ulama salaf daripada al-a'immatu madahib al-arba'ah, daripada imam-imam daripada mazhab yang 4 dan juga imam-imam yang lain. Namun muncul golongan ini mengatakan bahawa amalan ini sebagai syirik dan kufur. Maka Syekh Abdul Aziz Al-Khatib mengatakan, inilah yang disebutkan oleh Sayyiduna Ali, kalam yang nampak macam benar tapi hakikatnya adalah batil. Syekh Abdul Aziz Al-Khatib mengatakan, orang yang menyatakan perkataan-perkataan begini, yang mengatakan tawassul syirik, tabarruk syirik berdasarkan Alkitab wa Sunnah, mereka ini adalah qaumun kadzabun. Mereka ini adalah kaum yang tergolong dalam golongan pendusta, tergolong dalam golongan kaum yang menipu orang ramai daripada hakikat yang sebenarnya sebagaimana yang terdapat di dalam kitab-kitab. Bahkan mereka mendakwa bukan sekadar isu tabarruk dan tawassul. Mereka mengelirukan orang ramai dengan mengatakan bahawasanya kita kena beriktikad Allah itu berada di atas arasy, Allah itu duduk di atas arasy, dan Allah itu sebesar arasy, dan bila Allah duduk di atas arasy maka arasy terbeban dengan beratnya zat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan bahawasanya mengapa kita tidak boleh menyifatkan begitu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyifatkan dirinya sendiri dengan firman-Nya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah pada mereka adalah bersemayam di atas arasy. Inilah fakta, kenyataan bohong yang mengelirukan orang ramai dan mengheret orang kepada neraka Jahannam. Karena mereka yang menggambarkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk ini disebutkan di dalam banyak kitab. Di antaranya Al-Imam Syafi'i menyatakan, barang siapa beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala jalisun 'alal 'arsy, Allah itu duduk di atas arasy, wa huwa kafir, maka kafirlah dia. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian, masyarakat menjadi keliru kerana orang ini orang yang pertama, orang yang mempunyai PhD holder, master degree, dan orang-orang yang terpelajar. Orang menjadi keliru. Tapi inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW yang ditanya oleh Huzaifah ibn al-Yaman, apalagi ya Rasulullah? Kata Nabi, du'atun ala abwabi jahannam, iaitu akan muncul para da'i-da'i yang mengheret orang kepada pintu-pintu jahannam, yakni pintu-pintu api neraka. Umat Islam sejak daripada zaman Nabi SAW telah difahamkan akidah itu adalah akidah yang munazzahun, suci daripada sifat-sifat makhluk.
Tidak dapat dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu turun daripada atas ke bawah pada setiap malam, sebagaimana ada pendakwah yang menyatakan begitu. Mengatakan, kenapa kamu tidak bangun di malam hari sedangkan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mau mendengar doa yang kamu panjatkan? Kenapa kamu tidak mau bangun? Ini adalah kalam-kalam yang tergolong dalam kalam du'atun ala abwabi jahannam, iaitu pendakwah-pendakwah yang mengajak orang kepada neraka jahannam. Dalam akidah kita tidak pernah dinyatakan oleh mana-mana para ulama usuluddin yang menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat nuzul dan juga dengan sifat su'ud. Nuzul dan su'ud, yakni sifat turun dan naik. Tidak boleh disifatkan sama sekali Allah Subhanahu wa taala turun daripada atas ke bawah. Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan segala sesuatu. Allahu Subhanahu wa ta'ala munazzahun 'anil jihati sitti. Allah Subhanahu wa ta'ala itu suci daripada arah yang 6. Wala fawqun wala tahtun wala amamun wala khalfun wala yaminun wala shimalun. Allah itu tidak ada di atas dan di bawah, di kanan dan kiri, di depan dan di belakang. Berkali-kali kita nyatakan kepada masyarakat tentang keyakinan akidah yang sebenar yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, di dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat makhluk yang boleh membawa kufur. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keampunan barang siapa yang melakukan syirik. Syirik itu dengan maksud menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, ataupun dengan bahasa yang lain mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Maka mereka yang mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk, maka disebutkan sebagai golongan yang boleh jatuh ke dalam syirik. Tapi kita hairan, pelik melihat golongan ini yang begitu mudah mengkufurkan umat Islam, seperti mengkufurkan umat Islam yang melakukan tawassul, seperti qasidah yang telah saya bacakan sebentar tadi. Mereka kata itu akan bawa kepada syirik. Orang yang menziarahi kubur dikatakan sebagai penyembah kubur. Orang yang menafikan Allah Subhanahu wa taala bertempat, maka dikatakan orang ini adalah menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat Allah bertempat. Sebab itulah Syekh Abdul Aziz Al-Khatib menyatakan, pada hari ini muncul golongan-golongan yang mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi golongan ini membawa akidah yang dikenali sebagai akidah mujassimah musyabbihah. Akidah mujassimah iaitu akidah yang menjisimkan zat Allah Subhanahu wa taala dan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Dan selanjutnya Syekh Abdul Aziz Al-Khatib menyatakan lagi, hadzal qaum ashbah bil wathaniyah. Kaum ini adalah kaum yang menyerupai kaum penyembah berhala, kerana menggambarkan Allah Subhanahu wa taala dengan rupa makhluk. Saya baru saja pulang daripada Sarawak dan pergi ke beberapa tempat di Sarawak. Saya dikabarkan golongan-golongan
yang mengajak kepada Alkitab As-Sunnah, di dalam masa yang sama mengkafirkan orang ramai, membid'ahkan orang ramai, dan menggambarkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk sampai ke pendalaman Sarawak. Dan saya tanya berapa lama mereka ini telah bekerja di pendalaman Sarawak. Kata mereka tidak kurang daripada 7 tahun. Dan bila mana kami menemui orang-orang yang memeluk Islam di pendalaman Sarawak itu, mereka memahami akidah Islam itu sehingga dapat menggambarkan rupa Allah Subhanahu wa taala, dapat menggambarkan zat Allah Subhanahu wa taala yang bermuka, bermata dua, bertangan banyak, berbetis, berkaki dan bertapak kaki, dan kakinya diletak di satu makhluk yang bernama kursi, dan duduknya di atas arash. Geling kepala saya, tuan-tuan, bagaimanakah akidah yang seumpama ini yang telah dibentras oleh para alim ulama berkurun-kurun lamanya dan hampir-hampir pupus i'tiqad sesat ini daripada masyarakat Islam, daripada umat Islam. Namun kebelakangan ini akidah yang seumpama ini nampak berkembang biak subur bak cendawan selepas hujan. Di Malaysia khasnya, akidah-akidah yang seumpama ini dipelopori dan dipromosikan orang-orang yang bergelar doktor, orang yang ada PhD, yang sehingga mengabui orang ramai. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Khatib sebagai kadzabun, iaitu golongan-golongan pendusta agama. Inilah juga yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai du'atun ala abwab jahannam, iaitu golongan pendakwah agama yang mengheret orang ramai yang tidak memahami agama ke pintu-pintu jahannam. Dan digambarkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum ini qaumun yastannuna bighairi sunnati, yakni kaum yang mengajak kepada sunnahku tetapi bukan daripada sunnahku, dan mengajak kepada hidayah tapi bukan hidayah daripadaku. Tuan-tuan sidang jamaah yang dikasihi sekalian, maka selanjutnya Sayyidina Huzaifah bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimanakah aku sekiranya aku berada pada zaman seumpama itu, iaitu zaman penipu-penipu akidah, di zaman pembohong-pembohong kepada kitab dan sunnah, apa yang aku lakukan ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Hendaklah kamu berpegang dengan jamaah Islamiyah dan berpegang dengan para imamnya. Disyarahkan hadis ini oleh Abu Jamrah, ataupun di dalam kitabnya yang berjudul Mukhtasar Abi Jamrah. Apakah yang dimaksudkan jama'atul muslimin? Di mana Nabi mengisyaratkan agar kamu berpegang dan bersama-sama dengan jamaah muslimin. Maka di dalam kitab Mukhtasar Abi Jamrah, Abu Jamrah mengatakan yang dimaksudkan jama'atul muslimin adalah kaum min ahli sunnah wal jamaah, itu kaum yang berpegang dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, mengisyaratkan kepada kita lebih daripada 1000 tahun, sataftariqu ummati ala 73 firqatan, akan berpecah umatku kepada 73 firqah, kulluhum finnar, semua di dalam api neraka,
melainkan satu yang selamat. Maka bertanya sahabat, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang berpegang kepada sunnahku dan sunnah jamaah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Itulah yang dinamakan sebagai faham ahlu sunnah wal jamaah. Yang lain daripada itu yang berjumlah 72 firqah finnar, kata Nabi, adalah di dalam api neraka. Maka oleh kerana itu tuan-tuan sidang jamaah Jumaah yang dikasihi sekalian, maka menjadi kewajipan kepada setiap umat Islam memahami akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada sebarang keuzuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita tersesat daripada akidah yang sebenar, ataupun sehingga kita terheret kepada firqah yang disebutkan sebanyak 72 firqah itu. Mengapa kita tidak ada keuzuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kerana segala kemudahan untuk memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini pada hari ini sudah tidak dapat dinafikan lagi. Ramai guru-guru daripada kaum Ahlussunnah wal Jamaah yang mengajar di masjid-masjid dan di surau-surau. Adanya pusat-pusat pengajian pondok, adanya pusat-pusat pengajian Ahlussunnah wal Jamaah. Dan banyak juga para guru Ahlussunnah wal Jamaah yang bercakap di pelbagai medium. Namun tuan-tuan haruslah berhati-hati dalam mencari ilmu, kerana Nabi telah mengingatkan kepada kita nanti akan muncul golongan-golongan yang disebut sebagai du'atun ala abwabi jahannam. Dan dalam hadis yang lain lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inni akhwafu ala ummati, aku terlebih takut ke atas umatku, kullu munafiqin alimul lisan, yaitu ulama-ulama yang lidahnya sangat licik berbicara. Hadis ini juga adalah menggambarkan zaman kita pada hari ini, di mana terdapat ramai orang-orang yang bercakap agama, bijak berhujjah, menghias kebatilan seindah kebenaran, sehingga ramai orang yang mengiyakan kalam-kalam yang batil ini. Inilah yang dimaksudkan dengan ulama yang alimul lisan, lidahnya petah berbicara, lidahnya petah dalam menghias kebatilan, sehingga kebatilan dilihat seakan-akan kebenaran, dan kebenaran seakan-akan menjadi batil. Mungkin saja di kalangan tuan-tuan yang hadir pada Jumaat hari ini yang menganggap kalam yang saya sampaikan sebagai kalam yang batil. Namun berkemungkinan juga ramai di kalangan tuan-tuan yang mendengar kuliah pada tengah hari ini sebagai kalam yang benar. Dan ini telah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di satu zaman asbahal haqqa batilan, asbahal haqqu batilan wal batil haqqan, akan jadilah yang benar menjadi batil dan yang batil menjadi benar. Inilah zamannya tuan-tuan. Namun dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, la yajma' qaumi ala dalalah, tidak akan bersepakat umatku dalam kesesatan. Fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa'alayka bis-sawad al-'azam, fa'alaykum bis-sawad al-'azam. Dan apabila kamu melihat perselisihan berlaku dalam masyarakat, terutama perselisihan dalam akidah, kaum majoriti umat Islam berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai',
tidak sama dengan segala sesuatu. Tapi terdapat golongan yang mengatakan Tuhan itu bertempat, bersela, berkaki, bertangan, bermata dan sebagainya. Inilah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ra'aitumul ikhtilaf, apabila kamu melihat percanggahan dalam masyarakat di kalangan orang-orang yang berserban dan berkopiah, yang bercakap agama, fa'alaikum bis-sawadil a'zam, maka hendaklah kamu berpegang dengan pegangan majoriti, pegangan ahli sunnah wal jamaah yang telah dirumus oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang berpaksikan dengan sifat 20 adalah merupakan pegangan majoriti umat Islam daripada dulu sehinggalah ke hari ini. So itulah Syekh Abdul Aziz Al-Khatib bila menyebutkan bahawa pada hari ini terdapat kaum yang digelar oleh orang ramai sebagai golongan kaum Wahabi yang telah mengkafirkan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, maka ini bermakna mereka telah mengkafirkan lebih daripada 80% umat Islam daripada dulu sehinggalah ke hari ini. Dan umat Islam daripada dulu sehinggalah ke hari ini umumnya mereka itu adalah berakidah dengan akidah Asy'ariyah dan akidah Maturidiyah. Dan para ulama majoriti mereka itu adalah Asy'ariyah. 3 mazhab, Maliki, Syafi'i, Hambali daripada Asy'ariyah. Adapun kaum Hanafi daripada Maturidiyah. Sekiranya mereka mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, ini bermakna mereka telah mengkafirkan lebih daripada 80% umat Islam. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin, sidang jamaah yang dikasihi sekalian, berhati-hatilah kita berada pada zaman fitnah ini. Kita berada pada usuril fitan, iaitu pada zaman-zaman yang penuh fitnah. Sebelum datangnya munculnya qiyamah, akan datang pelbagai keadaan yang disebutkan oleh para alim ulama. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Utsman Jalaluddin Penanti dalam kitabnya Asyratus Sa'ah, ataupun yang tersebut dalam sebuah kitab yang besar yang menyebutkan hadis-hadis berkaitan dengan tanda-tanda kiamat yang berjudul kitab Al-Isya'ah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang jamaah yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan sedikit peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita berhati-hati di zaman fitnah ini, menjadi renungan kepada semua jamaah yang hadir pada tengah hari ini. Dalam kita menimba ilmu, haruslah sangat-sangat berhati-hati kerana kita berada pada zaman yang penuh dengan fitnah. Ada ustaz yang benar dan ada ustaz yang sesat. Ada doktor yang benar dan ada doktor yang sesat. Jangan tuan-tuan sampai tersalah pilih dalam mencari agama. Sekiranya seseorang itu ternyata membawa beberapa fahaman yang sesat, namun dalam masa yang sama orang ini juga ada menyatakan perkara yang benar, maka tolaklah orang ini. Kerana kita orang awam tidak mempunyai filter untuk menapis mana satu yang benar dan mana satu yang salah. Ada pada hari ini ada orang yang berpegang dengan kaedah, kita ambil yang benar sahaja ustaz, yang tidak benar kami tidak ambil. Adakah kamu tahu mana satu yang benar dan mana satu yang salah? Kalau kamu seorang yang alim dalam ilmunya, maka dapatlah menyaring mana satu yang benar dan mana satu yang salah. Tapi bagi orang awam, sekiranya diberitakan kepada kita fulan bin fulan membawa fahaman-fahaman yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi kesepakatan ramai, maka tinggalkanlah orang ini supaya kita tidak tersalah pilih dalam mengambil kebenaran. InsyaAllah ada panjang umur kita bertemu lagi pada kuliah yang akan datang.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.